Buletin Didik 16 Julai bersama saya Tarusydi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kadar pengangguran dalam kalangan belia usia 15 hingga 40 tahun di seluruh negara menunjukkan penurunan kepada 5.3% bagi suku pertama tahun ini berbanding 5.9% dalam tempoh sama tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata peratusan itu menunjukkan bilangan penganggur pada suku pertama tahun ini adalah seramai 585,000 orang, menurun berbanding 627,000 bagi tempoh yang sama tahun lalu. Perdana Menteri berucap merasmikan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan di Padang Pekan Tuaran Sabah. Kerajaan antara lain melalui kerjasama strategik dengan Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan memberi tumpuan lebih kepada pertanian bandar. Usaha itu merupakan strategi bagi meningkatkan penglibatan belia dalam sektor agro makanan selain program Agropreneur Muda. Sejumlah 8,000 usahawan muda telah menerima bantuan meliputi geran, pembiayaan serta kursus jangka masa pendek, khidmat nasihat teknikal dan keuangan. Penglibatan belia dalam sektor agro makanan akan diperkasa melalui pelaksanaan program Agro Job Fair at Maha 2022 pada bulan hadapan yang menawarkan 5,000 peluang pekerjaan oleh syarikat-syarikat yang menyertainya. Sehubungan dengan itu, saya menyeru graduan dan belia yang berminat untuk merebut peluang pekerjaan dalam program ini. Bertemakan Ini Masa Kita, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan yang diadakan selama 3 hari bermula semalam menyediakan pelbagai acara antaranya sukan bola jaring, badminton, silat, pameran, karnival kerjaya belia dan forum ad-din. Menjaga kesihatan mental penting untuk memastikan fizikal seseorang individu itu sihat dan sejahtera. Bagaimanapun cabaran masa kini sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan mental individu terutama pelajar. Oleh itu amat penting bagi adik-adik menitik beratkan kesihatan mental kerana minda dan sejahtera membantu kita melaksanakan setiap tugasan dan tanggungjawab dengan baik. Menurut Nur Fatihah Ahmad, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Agama Menengah Parit Baru Sabak Bernam Selangor, komunikasi antara kunci mengurangkan tekanan. Murid pada masa kini lebih gemar berkomunikasi dan bersosial di alam maya menggunakan peranti berbanding secara fizikal. Sekiranya tidak dikawal, mereka berpotensi terdedah dengan ancaman buli cyber. Kenapa media sosial ini mengganggu? Yang pertama tadi sebentar saya sebut gangguan dalam termasuk buli cyber. Kan bila kita dibuli cyber, ingat Erina, sebenarnya buli cyber ni kita boleh jadi mangsa buli. Boleh jadi juga kita ni pembuli sebenarnya. Macam mana kita boleh jadi pembuli, Erina? Contohnya kecam, sekarang semua orang mengecam kan? Anak-anak murid kata tak habis-habis kecam kan? Tambah Cikgu Fatihah, murid sering tidak menyedari pendapat negatif yang dilemparkan di media sosial adalah satu bentuk cyberbully dan mangsa boleh membuat laporan. Susulan itu, murid perlu waspada dalam mengeluarkan pendapat agar tidak menjadi pembuli tanpa sedar. Cikgu Fatihah turut menasihati murid agar sentiasa berkomunikasi secara fizikal demi menjamin minda yang sejahtera. Sekiranya mempunyai masalah, murid dinasihati untuk mendapatkan bimbingan daripada individu yang boleh dipercayai seperti keluarga, rakan baik atau guru bimbingan kaunseling di sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tengku Sulaiman di Berseri Perlis menjalankan usaha penanaman nenas jenis MD2 sebagai modul program kebitaraan pelajar program pendidikan khas integrasi PPKI sekolah itu. Program ini mendapat kerjasama daripada Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia LPNM yang membekalkan 250 sulur nenas membolehkan pelajar istimewa sekolah mengikuti pembelajaran di luar bilik darjah. Selain sulur nenas, pihak LPNM turut membekalkan tanah dan polybag termasuk bekalan baja dan cara penjagaan. Penanaman nenas dilakukan di dalam polybag dan diletakkan di kawasan lapang berdekatan kelas PPKI. Tanaman itu dijangka dapat dituai dalam masa 14 bulan. Sebab dia dengan skala kecil lah. Kalau ada skala besar, kita gunakan tanah lah. Saya cakap tadi kan, seperti saya beritahu tadi. Jadi tanaman nenas ni dia sebenarnya
tanaman yang menggunakan air yang sangat kurang. Jadi kan, lagi kurang air, lagi baguslah. Menurut pihak sekolah, projek tanaman nenas ini merupakan projek tambahan kepada pelajar PPKI selepas projek car wash dan tanaman sayur. Melalui projek ini, setiap seorang pelajar diberi tanggungjawab menjaga tanaman itu sambil dibantu pihak guru. Ia dilihat sebagai usaha dalam menggalakkan kehadiran pelajar ke sekolah. Sekiranya projek PPKI ini berjaya dilaksanakan, bukan setakat sulur itu saja, kita nak lihat dari proses sehingga mengeluarkan hasil nanas yang sebenarnya. Kemudian kalau kita nampak dari segi sekolah kita mampu untuk orang kata menghasilkan produk nanas tersebut, kita akan tingkatkan ke tingkatan 4 pertanian ataupun 5 pertanian. Kita mungkin akan jadikan sebagai satu kebitaraan sekolah sepenuhnya, bukan PPKI sahaja. SMK Tengku Sulaiman mempunyai 62 murid berkeperluan pendidikan khas MBPK di bawah PPKI yang merangkumi pelbagai kategori ketidakupayaan pembelajaran. Antaranya kurang upaya intelektual, autisma, sindrom kurang daya tumpuan dan hyperactive ADHD serta sindrom Down. Program Gerobok Rezeki yang bermatlamat membantu golongan sasar dipeluaskan di sekolah di wilayah Persekutuan. Inisiatif ini dilaksanakan melalui kerjasama strategik Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dengan agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Pengurus bahagian Zakat Mawib Ahmad Talmizi Yahya berkata gerobok rezeki semakin berkembang dan mendapat perhatian kira-kira 300 buah sekolah di negeri di seluruh Malaysia. Gerobok rezeki menjadi platform untuk warga sekolah dan pendidik menyumbang dan meringankan beban rakan yang dalam kesusahan. Melaluinya, Mawib memainkan peranan membantu sebagai penaja utama program gerobok rezeki di sekitar wilayah Persekutuan. Selain memberikan bantuan bulanan sara hidup, gerobok rezeki juga antara usaha menyantuni golongan B40 dan pada masa sama membantu lebih ramai masyarakat yang memerlukan. Tambahnya lagi, hasil kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan yang menyalurkan data serta analisis keperluan yang tepat, gerobok rezeki telah diperluaskan ke sekolah menengah. Beliau berharap program itu dapat terus diperluaskan dan berkembang bukan sahaja di setiap rumah ibadat Islam, malah di rumah ibadat bukan Islam. Ia demi kesinambungan rakyat Malaysia menikmati bantuan kecemasan di mana-mana tanpa prejudis. Bertemu kembali. Kementerian Pengajian Tinggi KPT sedang membangunkan dasar pengantarabangsaaan dan pelan tindakan pengantarabangsaaan pendidikan tinggi yang baharu. Menurut Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, penambahbaikan bagi menggantikan dasar lama itu dilakukan dengan mengambil kira senario semasa dan perubahan landscape pendidikan dunia. Dalam satu kenyataan, beliau berkata situasi pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada tahun 2020 dan 2021 memberikan cabaran kepada Malaysia untuk mencapai sasaran menghasilkan 250,000 pelajar antarabangsa menjelang 2025. Tambah beliau adalah menjadi harapannya agar dasar dan pelan tindakan pengantarbangsaan yang sedang dimurnikan itu dapat menambah baik pertumbuhan pelajar dan staf antarabangsa. Beliau juga yakin dasar itu dapat meningkatkan mobiliti inbound dan outbound serta pada masa sama meningkatkan pengalaman positif pelajar antarabangsa di Malaysia. Jelasnya, strategi pengantarbangsaan yang berkesan perlu dikenal pasti bagi mengatasi isu, cabaran dan jurang pelaksanaan sedia ada. Ini dapat dilakukan melalui pelbagai sesi libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan. Beliau berkata dalam usaha menggalakkan lebih ramai lagi pelajar antarabangsa termasuk di Indonesia datang ke Malaysia, kerajaan telah menawarkan beasiswa yang dinamakan Malaysia International Scholarship MIS. Katanya, ketika ini terdapat 10,278 pelajar Indonesia sedang melanjutkan pengajian di Malaysia dan daripada jumlah itu, 66 orang sedang mengikuti pengajian di pelbagai universiti awam di Malaysia di bawah tajaan MIS bagi tahun 2020 dan 2021. Universiti Multimedia MMU antara Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS di Malaysia yang menawarkan pelbagai bidang pengajian khususnya digital dan ICT. Kini dengan penjenamaan semula sebagai MMU Land, IPTS ini menawarkan suasana pembelajaran yang lebih menarik, bertenaga dan menyeronokkan. Dengan penambahbaikan fasiliti dan kemudahan di kampus Cyberjaya dan Melaka, pelajar akan berasa lebih teruja dan gembira untuk belajar.
Suasana pembelajaran dan persekitaran lebih canggih serta kondusif yang diilhamkan melalui MMU Land ini menghasilkan kualiti kehidupan yang lebih baik untuk para pelajar di kampus. Kita buat MMU ni sebagai sebuah taman tema sekarang ni. Taman tema kita bernama MMU Land. Jadi kita nak para pelajar yang datang dan belajar di sini akan belajar dalam keseronokan, akan belajar dalam kegembiraan, kerana daripada keseronokan dan kegembiraan itulah yang akan membentuk mereka menjadi seorang yang berjaya di masa depan. Pembangunan pelajar menerusi MMU Land terbukti melalui penghasilan lebih 70,000 graduan berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi maklumat, kejuruteraan, perniagaan dan multimedia kreatif. Seiring dengan perubahan dunia ke arah pendigitalan dan penggunaan ICT, MMU mempersiapkan pelajarnya menghadapi pasaran kerja masa hadapan menerusi pembangunan graduan yang dipanggil Persona Permata Dunia. Melalui MMU Open Day yang berlangsung di kampus Cyberjaya selama 2 hari bermula hari ini, orang ramai boleh mendapatkan konsultasi dan informasi mengenai program yang ditawarkan di MMU. Pengunjung juga berpeluang melawat fasiliti dan kemudahan seperti bilik kuliah, makmal dan asrama di MMU Land. Saya berminat masuk untuk diploma in information technology sebab di sini ramai yang berminat untuk masuk IT. IT sini memang terkenal lah. Saya pun ramai yang recommend saya masuk sini. We want to see more about diploma and how it goes because we are not sure if we want to wait for UPU. So we are just seeing around. So actually, what do you have in mind for the program? Accounts. So both of you are going for Yeah. accounts, Yeah. accounting. Saya datang sini sebab untuk tengok apa ni yang Nak tahu lebih lanjut. untuk tahu lebih lanjut pasal apa yang ada dekat sini, nak tahu macam mana dia punya pembelajaran semua kat sini kan. Dan saya pun juga berminat juga nak belajar kat sini. Program berlangsung sehingga esok. Sebut sahaja bidang perubatan khususnya bidang patologi, terdapat pelbagai cabang yang boleh diceburi pelajar. Antara kejaya dalam bidang patologi termasuk ahli teknologi perubatan, juruteknik forensik atau pembantu mayat dan juruteknik makmal perubatan. Segmen kejaya minggu ini mengupas tentang pembantu Muzium Patologi di Jabatan Patologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya UM. Pekerjaan dalam bidang patologi memerlukan analisis dan pemeriksaan tisu manusia, tulang dan cairan tubuh sebagai bukti penyakit atau jangkitan. Muhammad Ali Ahmad antara yang mahir dalam bidang ini dan mempunyai pengalaman lebih 12 tahun menyedia dan menyelenggara kotak spesimen yang asalnya merupakan organ tubuh manusia. Mendapat pendidikan dari Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur, pada peringkat awalnya, Muhammad Ali mengakui kurang berminat dengan bidang patologi. Keadaan itu berubah selepas dia kerap menghabiskan masa menyelenggara kotak spesimen. Saya daripada bidang kemahiran, skill lah. Bila kita buat benda macam ni, dia akan jadi minat. Jadi orang kemahiran ni dia ada setiap kemahiran macam saya bidang kemahiran kayu. Tapi saya dah lari bidang sikit lah, tapi buat benda ni dia bukan kayu. Dia dari benda ni namanya perspek. Tetapi dia lebih kurang sama je sebenarnya. Cuma kayu tu dia mesin, penggunaan mesin semua sama je. Perspek cuma dia perspek ya. Cuma dia ni kena hati-hati sikit lah kalau guna bila nak potong tu. Sebab dia boleh tercampak. Dia nampak macam menyeramkan. Tapi bagi saya benda ni kerjaya. Kalau kita dah minat kat benda ni, kita tak akan biarkan lah. Kita kena buat jugalah. Dah bidang kita. Selain menyedia dan menyelenggara, Muhammad Ali juga kerap memberi penerangan kepada pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi IPT yang datang melawat Muzium Patologi UM. Dia turut mengalu-alukan pelajar untuk menceburi bidang patologi kerana pengalaman yang bakal mereka perolehi sangat luas. Nasihatnya, asah kemahiran terlebih dahulu kerana berdasarkan pengalamannya, minat boleh dipupuk di kemudian hari.
Ahli biologi Brazil menjumpai lubuk terakhir ikan lumba-lumba jenis guana di negara itu. Pasukan ahli biologi dari Makmal Mamalia dan Bioindikator Akuatik Universiti Negeri Rio de Janeiro kini yakin dapat meningkatkan jumlah populasi ikan lumba-lumba di Brazil. Kajian mereka mendapati terdapat cuma sekitar 30 ekor ikan lumba-lumba di Teluk Guanabara di Rio. Mereka berharap alat pengesan yang dipasang pada setiap ekor ikan lumba-lumba itu dapat membantu mereka mengenal pasti keadaan hidup ikan lumba-lumba dalam persekitaran yang semakin merosot sejak 40 tahun lalu. Ini kerana pada ketika itu, jumlah ikan lumba-lumba adalah dianggarkan sekitar 400 ekor atau lebih 13 kali ganda. Menurut mereka, sebahagian faktor penurunan itu berpunca akibat masalah pencemaran, aktiviti menangkap ikan secara tidak terkawal dan kehilangan habitat. Tambah mereka, faktor bunyi bising daripada kapal yang berlabuh di kawasan persekitaran juga boleh mengganggu ikan lumba-lumba. Seville muncul bandar pertama di dunia menyertai projek perintis bagi menamakan dan mengkategorikan bahang panas. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran akan bahaya kesihatan yang disebabkan oleh haba melampau dan langkah berjaga-jaga yang perlu diambil oleh orang ramai. Projek dikenali sebagai Prometeo Seville dan dilakukan bagi menamakan takat gelombang panas yang boleh dihadapi oleh manusia. Ketika ini, setiap kategori itu bagaimanapun berbeza daripada kategori yang dikeluarkan oleh agensi cuaca di Sepanyol. Gelombang panas yang dihadapi oleh Seville dan kebanyakan tempat di Sepanyol ketika ini dikategorikan dalam kategori 2 gelombang haba atau berisiko tinggi. Untuk kategori 3 pula bermaksud sebagai sangat berisiko tinggi kepada kesihatan seluruh penduduk dan langkah berjaga-jaga maksimum perlu diambil untuk mengurangkan kesan itu. Kategori 3 yang masih belum diisytiharkan setakat ini akan dipanggil dengan nama Zoe. Di bandar Seville, suhu dicatatkan pada 46 darjah Celsius. Kejadian mengakibatkan beberapa kesatuan sekerja mendesak anggotanya supaya menghentikan kerja dan kembali ke rumah. Di kebanyakan kawasan lain di Sepanyol, suhu dicatatkan juga panas melebihi 40 darjah Celsius. Adat pengebumian tempayan diamalkan oleh masyarakat di Sabah, Sarawak dan Terengganu. Menurut Muzium Negara, pentarikhan ke atas amalan ini di Gua Niah, Sarawak berusia akhir abad kedua sebelum Masihi, di mana tembikar tanah digunakan untuk menyimpan abu dan tulang mayat yang dibakar. Terdapat kesan-kesan damar yang digunakan untuk membakar mayat pada tulang-tulang yang disimpan di dalam tempayan. Terdapat juga beberapa kaedah pengebumian tempayan diamalkan masyarakat di Sabah dan Sarawak, di mana beberapa individu dimasukkan ke dalam satu tempayan. Dengan kaedah ini, mayat dibiarkan reput di tempat yang selamat. Kemudian tulang serta tengkorak diambil dan disusun di dalam tempayan untuk dikebumikan dengan meletakkannya di atas lantai gua-gua batu kapur. Masyarakat Kelabit di Sarawak pula meletakkan tempayan mayat berhampiran struktur megalit yang dibina khas di suatu kawasan di dalam hutan. Sukan. Bumi Indonesia sekali lagi menghadirkan tuah buat Malaysia apabila negara memenangi kejuaraan bawah 19 tahun AFF dengan menundukkan Laos 2-0 pada aksi final di Jakarta. Ini adalah kejuaraan kedua buat negara yang mara ke final kali keempat berturut-turut selepas berjaya merangkul gelaran Sabah pada edisi 2018 juga di Indonesia. Malaysia hanya perlu 13 minit untuk membocorkan gawang Laos selepas sepakan percuma Faiz Amir Runizar berjaya menewaskan Ponin Sayasmuan. Penjaga gol negara Syahmi Adil Haikal begitu sibuk apabila diuji beberapa percubaan dari dalam kotak penalti, namun penting terakhir itu kental mempertahankan gawang daripada dibolosi. Situasi menjadi lebih rumit buat Laos apabila gol kedua Malaysia hadir minit ke-76 menerusi Alif Izzuan Yuslan. Keputusan itu juga menyaksikan anak buah Hassan Sazali Waras membalas dendam atas kekalahan pada aksi peringkat kumpulan dengan menghadiahkan kekalahan pertama buat Laos pada kempen itu. Untuk rekod pada edisi 2017, Malaysia tumbang 0-2 kepada Thailand, diikuti tewas tipis 0-1 kepada Australia pada saingan 2019. Liga Malaysia Liga Super. Gol pada waktu kecederaan membantu Johor Darul Takzim JDT menundukkan Sabah 2-1 dan mengukuhkan kedudukannya di tangga teratas Liga.
Pertembungan di antara dua pasukan teratas Liga Super Sabah menentang JDK. Pemain import Sabah dari Korea Selatan, Park Tae-sun, tenang mengadakan bola untuk disusuri satu rempatan rendah terus ke dalam gawang JDK. Kegembiraan penyokong Sabah tidak lama. 7 minit kemudian, minit ke-26, kedudukan kembali seimbang. Hasil gol oleh import JDT dari Argentina, Fernando Forestieri, kedudukan terikat 1-1. Waktu kecederaan separuh masa kedua, Forestieri yang mengambil satu sepakan percuma kembali membolosi gawang Sabah. Keputusan meletakkan JDT selesa mengumpul 26 mata daripada 10 perlawanan. Sabah yang sudah bermain lebih satu perlawanan kekal di tangga kedua, 4 mata terpisah. Dalam satu perlawanan, Terengganu FC menjadi tuan rumah kepada Kedah Darul Aman KDA. Juga dikenali dengan julukan TFC, tuan rumah membuka jaringan seawal minit ke-13 menerusi penyerang import dari Libria kepada Sherman. Kedudukan TFC semakin selesa giliran seorang lagi pemain importnya membolosi gawang KDA. Gol dijaringkan oleh Manuel Off hasil satu sepakan rendah pada minit ke-56. Sikap tidak berpuas hati KDA akhirnya membuahkan hasil. Gol menerusi pemain gantian Azamuddin Akil pada minit ke-91 hanya sekadar menjadi sagu hati buat KDA. Menang 2-1, TFC naik tangga keempat dan mengumpul 16 mata daripada 9 perlawanan. KDA turun tangga kelima mencatat 14 mata daripada 10 perlawanan. Mengakhiri buletin didik, saksikan aktiviti penduduk United Kingdom berdepan cuaca panas. Keadaan dijangka semakin sukar dengan unjuran meletakkan kadar suhu akan meningkat kepada lebih 40 darjah Celsius minggu depan. Saya Tarish Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam hormat.